Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk fashion bab 5 ya. Okey. Subtopik 5.2.3 teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Okey, bagaimana proses penyediaan reka bentuk fashion dilakukan? Okey. Proses penyediaan reka bentuk fashion boleh dilakukan dengan menggunakan teknik cantuman dan penggunaan alatan yang berbeza. Okey, pemilihan teknik cantuman perlu disesuaikan dengan jenis reka bentuk fashion serta bahan yang digunakan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknik cantuman? Okey, teknik cantuman ialah proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan sesuatu produk. Okey. Bagaimana kaedah mencantum ini dilakukan? Dia ada 3 kaedah. Okey, yang pertama kaedah jahitan, yang kedua kaedah sulaman dan yang ketiga ialah kaedah tampalan. Okey, kita lihat kaedah jahitan. Okey, kaedah jahitan ini adalah kaedah yang sangat biasa digunakan. Okey, dia boleh dibuat sama ada menggunakan jahitan tangan atau jahitan mesin. Okey, dan cantuman yang dihasilkan adalah kukuh, sekata dan lebih kemas. Seterusnya kita lihat kaedah sulaman. Okey, kaedah sulaman ini digunakan untuk tujuan hiasan. Okey, bagi menyerlahkan keindahan dan estetika pada reka bentuk fashion. Okey, terdapat pelbagai jenis sulaman. Antaranya ialah sulaman manik, okey, sulaman manik, reben, labuci, okey, sulaman benang dan juga aplik. Okey, dan ini adalah antara contoh-contoh sulaman yang ada, yang biasa. Baik, seterusnya kita lihat kaedah tampalan. Okey, kaedah tampalan digunakan untuk menampal susunan bahan seperti manik, reben, fabrik, dokoh, mutiara, butang dan juga hiasan-hiasan lain. Okey, tampalan biasanya dibuat dengan menggunakan gam fabrik. Okey, dengan menggunakan gam fabrik, gam panas, cecair lilin ataupun gam serbaguna. Okey, contoh tampalan ialah, ini adalah antara contoh-contoh tampalan lah. Yang terdapat ialah sebagai contoh tampalan reben, yang ni tampalan reben pada kasut, tampalan batu pada tudung dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat kaedah lain dalam proses cantuman. Okey, yang pertama kita lihat pengukut atau stapler dan juga pita cellophane boleh digunakan untuk membuat cantuman pada bahan seperti kertas, plastik dan juga fabrik. Okey, fabrik ni kain lah. Okey, kaedah cantuman ini hanyalah bersifat sementara sahaja dan dia sesuai digunakan untuk menghasilkan mock-up. Okey, sementara. Okey, sebelum kita hasilkan produk yang sebenar. Okey, selain daripada itu kita boleh gunakan benang atau tali digunakan untuk menghasilkan aksesori. Biasanya benang dan tali ini kita gunakan aksesori perhiasan diri seperti gelang dan juga rantai. Okey, ini ya contoh-contoh. Gelang, okey, gelang tangan daripada ikatan tali. Okey, rantai. Okay, ini adalah contoh-contoh yang biasa kita lihatlah dan mungkin antara kamu pun ada yang pandai untuk menghasilkan ikatan. Baik, seterusnya kita masuk kepada alatan. Okay, alatan. Proses penyediaan reka bentuk fashion memerlukan penggunaan alatan yang pelbagai jenis. Okay. Penggunaan alatan yang betul penting bagi membolehkan proses penyediaan produk dapat dilakukan dengan mudah dan selamat. Okay. Alatan yang dipilih perlu dipastikan bersesuaian. Kerana apa? Kerana setiap peralatan mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeza. Baik, alatan mengukur. Okey, alatan mengukur ialah kita lihat yang pertama ialah pembaris. Okey. Pembaris ini digunakan untuk apa? Okey, dia digunakan untuk membuat
garisan lurus, mengukur dan menanda. Okey, yang kedua alatan mengukur ialah pita pengukur. Okey, awak lihat betul-betul apa perbezaan antara pembaris dengan pita pengukur. Okey, pita pengukur ini digunakan untuk mengukur dengan tepat, khususnya yang melibatkan bahagian melengkung seperti mengambil ukuran badan dan menyediakan pola pakaian. Okey, dia berbeza dengan pembaris. Pembaris hanyalah digunakan untuk membuat garisan lurus, mengukur dan menanda. Baik, seterusnya kita lihat alatan menderah. Okey. Yang pertama, pembaris melengkung. Okey, apa kegunaan dia? Okey, pembaris melengkung ini digunakan untuk membuat dan membentuk garisan melengkung dalam proses menderah pola atau mengubah suai pola. Okey, yang kedua, pembaris sesiku L. Okey, kita lihat pembaris sesiku L. Dia digunakan untuk membuat garisan lurus. Okey, garisan lurus khususnya yang mempunyai sudut tepat serta memastikan irah lurus selari dengan irah sero. Okay, seterusnya, alatan memotong. Okey, alatan memotong kita ada 4 jenis. Okay, yang pertama, gunting kertas. Okey, bila gunting kertas, sudah semestinya lah kegunaan dia adalah untuk menggunting kertas. Okey, yang kedua, gunting fabrik. Gunting fabrik semestinya kegunaan dia adalah hanya untuk menggunting fabrik. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Alatan memotong yang ketiga ialah kacip atau sniper. Okey, apa dia ni? Okey, dia digunakan untuk menggunting benang dan juga lubang butang. Okey, dan dia juga digunakan untuk menggunting bahagian yang kecil ataupun sempit pada sesuatu produk yang kita hasilkanlah, terutama pada pakaian. Okey, pakaian dan juga aksesori. Okey, alatan memotong yang keempat ialah penetas. Okey, kegunaan dia ialah digunakan untuk membuka jahitan yang tersilap dan juga untuk menebuk lubang butang. Okey, ini adalah kegunaan penetas. Dan ini adalah 4 jenis ni adalah alatan untuk memotong. Okey, seterusnya kita lihat alatan menanda. Okey, alatan menanda yang pertama pensel tukang jahit. Ini bukan pensel 2B tau. Bukan pensel yang awak gunakan untuk menulis dalam kelas dan sebagainya lah. Okey, ini adalah pensel tukang jahit. Okey, dia digunakan untuk menanda, menulis dan membuat garisan penanda pada kertas dan fabrik. Okey. Yang kedua, kita tengok ialah kapur penanda. Okey. Kapur penanda digunakan untuk menanda garisan pemadan dan memindahkan garis tanda pola pada fabrik. Okey. Yang ketiga ialah roda suri dan kertas karbon. Okey, roda suri dan kertas karbon ini dia mesti digunakan bersama-sama. Okey, dia tak boleh guna satu je. Tak boleh guna roda suri saja. Dia mesti ada bersama dengan kertas karbon. Okey, dia digunakan bersama untuk memindahkan garis pemadan ke fabrik, memindahkan tanda dan garis dalam kerja membuat penyesuaian pola. Okay. Dan alatan menanda yang keempat ialah jarum peniti. Okey, ini biasa awak lihat ni. Okey, dia digunakan untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan kepingan fabrik sebelum menjahit. Baik, alatan menjahit. Okey, alatan menjahit kita ada 4 di sini. Yang pertama jidal. Okey, sebut betul-betul jidal. Tengok ejaan dia betul-betul. Kegunaan dia ialah untuk disarungkan di jari tengah pada tangan yang menjahit. Okey, untuk apa? Untuk mengelakkan jari daripada tercucuk jarum. Okey, alatan menjahit yang kedua ialah jarum jahit tangan. Okey, sudah semestinya lah digunakan untuk menjahit bahagian-bahagian tertentu pada fabrik dengan menggunakan tangan. Okey. Yang ketiga ialah mesin jahit. Okey, mesin jahit digunakan untuk jahitan lurus pada cantuman kepingan fabrik. Okey. Dan yang keempat ialah mesin sulaman.
Okey, sebab dia adalah mesin sulaman, jadi sudah semestinya dia digunakan untuk menjahit hiasan sulaman. Baik, seterusnya kita lihat peralatan lain dalam proses mencantum. Okey, yang pertama tweezer. Okey, tweezer. Dia digunakan untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum atau untuk memegang batu perhiasan ketika menggunakan cecair lilin. Okey, sebagai contoh kita nak letak batu-batu perhiasan pada fabrik. Okey. Yang kedua, pengukur atau stapler. Dia digunakan untuk mencantum kepingan-kepingan kertas terutama apabila kita buat mock-up. Okey. Yang ketiga ialah pistol perekat panas. Okey. Dia digunakan untuk mencairkan rod perekat panas semasa menggelu. Okey, ini pistol. Okey, ini adalah rod perekat panas. Jadi digunakan untuk cairkan ni lah. Okey, semasa kita nak buat proses mencantum. Okey. Yang keempat, pita selofan. Okey, digunakan untuk mencantum ataupun untuk melekat. Terutama juga bila kita buat mock-up. Baik, sekian untuk kelas kita pada hari ini. Okey, diharap kamu semua menyelesaikan tugasan yang diberikan dan menghantar segala tugasan kepada guru kelas masing-masing dengan segera. Okey, Assalamualaikum.